KPM. Kita akan pilih pasukan bola sepak nak wakil negeri. Kita ada dua pasukan, pasukan A dan pasukan B. Tapi bagaimana kita nak pilih ni nombor? Apa pula maksud nombor-nombor ni? Cikgu Halina? Ya, cikgu, saya. Kita nak pilih pasukan bola sepak untuk wakil negeri ni, cikgu. Tapi saya perhatikan ada nombor-nombor ni. Apa maksud semua ni, cikgu? Okey, alright. Hanif, sekarang ni Hanif bermasalah nak cari pemenang. Ya, nak cikgu. buat pilihan antara dua pasukan. Betul. Okey, jadi Hanif kena masuk kelas dengan Cikgu Kuna. Nanti cikgu akan ajarkan bagaimana Hanif dapat baca data-data yang diplotkan dalam dua bentuk macam ni, dan cikgu akan ajarkan bagaimana nak cari pasukan mana yang akan terpilih ke pertandingan berikutnya. Oh, maknanya kita boleh tahu lah cikgu dari data ni. Boleh dengan menggunakan matematik. Baiklah cikgu, jomlah kita belajar sama-sama cikgu. Jom, semua anak-anak pun. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menonton Didik TV KPM hari ini. Nama saya Hanif Sean dan saya rasa saya sangat bersemangat untuk belajar mata pelajaran kita hari ini. Mesti dah tanya-tanya dah, nampak nombor-nombor tadi. Mesti dah boleh teka. Tentunya ialah slot menengah atas matematik tingkatan 4. Agak nak tahu apa tak topik yang kita nak belajar tadi? Kita juga sudah perhatikan profil guru kita dan tentu bersama saya ialah Cikgu Halina. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu, apa khabar hari ini? Alhamdulillah sihat Ani. Sihat Cikgu. Cikgu, saya boleh panggil Cikgu sebagai Cikgu Kuna? Okey, kalau nak lebih glamour panggil Cikgu Kuna lah, boleh? Cikgu Kuna, boleh Cikgu. Lebih glamour tu penting. Dan Cikgu, kita juga ada jurubahasa bersama kami hari ini iaitu Cikgu Saiful. Assalamualaikum, selamat pagi Cikgu Saiful. Apa khabar di sana? Baiklah, saya rasa Cikgu Saiful pun sangat ceria itu. Cikgu Kuna, kita kan sebenarnya ada juga 4 murid dalam talian bersama kita hari ini. Mana adik-adik kita? Cuba lambai sikit dekat kami di studio ni. Begitu bersemangat di situ. Cikgu Kuna, boleh saya minta bantuan cikgu untuk perkenalkan murid-murid kita? Okey, boleh. Abang Hanif pun nak kenal. Okey, murid-murid kat luar pun nak kenal. Okey, kita ada 4 orang murid yang sangat comel-comel. Mek Kelantan yang terkenal dengan comel. Okey, adik yang pertama adalah adik Nur Fariha Laila. Hai Laila. Okey. Hai Laila. Okey, dan adik yang kedua adalah Nur Izrin Akila. Hai Akila. Selamat pagi. Okey, dan adik yang ketiga adalah Nur Alia Maisara. Hai Alia. Okey, dan Mek Kelantan yang terakhir dalam kumpulan kita hari ini adalah Nordini binti Kamarudin. Hai Dini. Inilah 4 Mek Kelantan yang akan bersama kita dalam talian hari ini. Baiklah cikgu, saya setuju dengan apa yang cikgu cakap tu. Comel molek cikgu. Comel molek. Comel molek cikgu. Comel loteng. Comel loteng. Betul tu cikgu. Dan cikgu, kita semua masih tanya-tanya. Di awal rancangan tadi saya ada masalah. Cikgu, saya nampak nombor, saya nampak data dan itu boleh membantu saya untuk memilih pasukan bola sepak yang akan mewakili negeri. Bagaimana tu cikgu? Okey, boleh. Sesuailah dengan soalan yang Hanif tanya tadi. Sebenarnya Hanif, data yang ditunjukkan, yang Hanif tengok tadi tu sebenarnya data yang ditunjukkan dalam plot batang daun dan juga plot titik. Jadi kalau Hanif tengok je yang diwakilkan dengan plot batang daun, dengan plot titik, Hanif tak dapat nak buat keputusan. Manakah pasukan yang lebih hebat yang akan dipilih sebagai pemenang? Jadi di sini langkah pertama, Hanif kena keluarkan data tadi dalam bentuk macam ni. Cara nak baca dia adalah 7 tadi dengan 6 kita baca dia sebagai 76. 60 dan begitulah seterusnya. Sama juga dengan pasukan B. Kita keluarkan dulu data-data ini di dalam bentuk nombor. Satu titik pada data 40 bermaksud ada satu data 40. Contoh 50 ada 2 titik. Plot titik ni ada 2 titik bermaksud datanya 50 dan 50 ada sebanyak 2 kali.
kenapa cikgu keluarkan data dalam bentuk nombor? Okey, kita ingat balik sebenarnya semasa tingkatan 2 kita telah diajar tentang sukatan kecenderungan memusat, iaitu kita dikendaki mencari mean, median dan mode. Okey, jadi untuk menjawab persoalanan Hanif hari ini, macam mana nak tentukan pemenang? Pasukan mana? Dua-dua hebat ni. Tapi pasukan A atau B, kena pilih salah satu sahaja, maka di sini kita akan gunakan mean untuk mencari pemenang. Mean yang lebih besar adalah kita akan pilih sebagai pemenang. Bagaimana cara nak kira mean? Okey, formula untuk mean bagi data yang tidak terkumpul adalah jumlah X dibahagikan dengan bilangan data. Iaitu jumlah X adalah jumlah data dibahagikan dengan bilangan data. Jadi di sini apa yang perlu murid-murid lakukan adalah yang pertama, menghitung mean pasukan A. Iaitu tambahkan semua data-data yang ada dalam plot batang daun tadi. Tambahkan semua dan dibahagikan dengan bilangan data. Iaitu bilangan data tadi adalah sebanyak 10, maka mean-nya adalah 53/4. Okey, masih belum dapat buat keputusan kerana hanya ada satu mean bagi pasukan A. Dengan cara yang sama, kita ulang balik kiraan untuk mencari mean bagi pasukan B. Langkah yang sama, tambahkan semua dapatan data tadi dan dibahagikan dengan bilangan data juga adalah sebanyak 10 dan menghasilkan mean-nya adalah 54. Jadi, di sini kita dapat 2 mean. Agak-agak Hanif, boleh tak bagi jawapan sekarang? Saya rasa lebih mudah cikgu jika diperhatikan sebegini. Mean pasukan A 53.4, mean pasukan B 54. Patutkah saya memilih mean yang lebih tinggi? Betul Hanif. Jadi pasukan mana kita nak pilih sebagai pemenang? Saya rasa saya akan pilih pasukan B lah cikgu sebab 54 lebih daripada 53.4. Tepat jawapan Hanif. Bagus. Kalau ada coklat ni boleh bagi dah hadiah. Macam cikgu. Tu. Betul jawapan Encik Hanif tadi, bahawasanya apabila murid-murid nak buat perbandingan data, nak pilih siapa yang memenangi, siapa yang kita akan pilih di antara pasukan A dan pasukan B, kita akan gunakan mean. Yang mana mean yang lebih tinggi akan dipilih sebagai pemenang untuk mewakili sekolah ke peringkat yang seterusnya. Baik cikgu, kalau ini kita menggunakan cara menentukan jumlah mean tersebut, kalau menggunakan julat, boleh ke cikgu? Okey, bagus soalan tu ya. Okey, julat ni sebenarnya dalam tajuk kecenderungan memusat, dan julat ni kita akan ambil daripada data yang terendah dan data yang tertinggi. Contoh, kalau di sini kita lihat dalam pasukan A, data yang tertinggi adalah 76. Dan data yang terendah adalah 31. Nak mencari julat adalah data yang tertinggi ditolak dengan data yang terendah. Maka di sini kita dapati dalam bilangan data tadi ataupun beberapa set data tadi, perbezaan antara skor yang didapati tadi terlalu tinggi. Ini terdapat nilai pencilan dikatakan. Apa maksud nilai terpencil? Nilai pencilan ni adalah satu-satu data tu beza dia sangat ketara. Jadi bila beza sangat ketara, kita tak boleh nak gunakan julat sebagai menentukan siapa yang pemenang. Jadi di sini kita gunakan mean, iaitu purata keseluruhan markah tadi. Yang tinggi itulah yang diambil sebagai pemenang. Menarik juga ya. Maka kalau dengan masalah yang berbeza tu cikgu, kita boleh menggunakan banyak cara, tetapi saya pasti ada satu cara yang terbaik untuk menentukan keputusan terakhir cikgu. Betul Hanif. Baiklah cikgu, kita akan berehat sebentar. Pastikan anda jangan ke mana-mana, banyak lagi yang cikgu Kuna akan kongsikan. Teruskan bersama kami di Didik TV KPM.
KPM. Kita kira ini campur min taklah. Hai, kembali bersama kami di Didik TV KPM. Anda sekarang sedang menonton slot menengah atas dan mata pelajaran inilah matematik tingkatan 4 dan topiknya ialah membanding data tak terkumpul. Bersama saya ialah Cikgu Kuna. Hai. Cikgu Kuna, Ya. apa lagi yang kita akan belajar dalam segmen ini? Adakah kita akan menggunakan min lagi untuk menentukan keputusan terakhir dalam menyelesaikan masalah? Okey, bagus Alright, okey. Jadi untuk pengetahuan Hanif dan murid-murid yang berada bersama dengan cikgu dan juga guru-guru yang turut menonton di sini. Okey, contoh, satu soalan lagi. Menjawab soalan Hanif tadi. Adakah min hanya digunakan untuk menentukan pemenang ataupun hanya adakah cara lain lagi yang boleh ditentukan digunakan untuk menentukan pemenang? Okey, kita tengok satu soalan, satu contoh yang cikgu bawa untuk murid-murid sekalian. Okey, jadual menunjukkan pencapaian 2 orang murid dalam 5 ujian matematik. Jadi kita dapati di sini Anis menduduki 5 ujian dengan markah yang tertera dan Suria juga menduduki 5 ujian yang sama dengan markah yang telah dipamerkan. Soalannya adalah, salah seorang murid akan dipilih untuk mewakili sekolah dalam satu pertandingan kuis matematik. Tentukan siapakah yang layak dipilih. Okey, jadi soalannya masih sama dengan tadi. Kita perlu buat satu pemilihan dalam data yang telah diberikan. Okey, jadi di sini pelajar-pelajar, murid-murid akan menggunakan min sebab tadi cikgu ajarkan min boleh digunakan untuk menentukan pemenang. Jadi di sini kita akan gunakan min. Kiraan min adalah hasil tambah semua data bagi Anis dibahagikan dengan 5 kali ujian yang telah diduduki. Dan kita mendapati min bagi Anis adalah 69.8. Dengan cara yang sama, kita cari pula hasil tambah bagi semua markah ujian Suria. Dibahagikan dengan bilangan ujian yang diduduki adalah 5 ujian dan markah yang diperolehi adalah minnya 69.8. Cikgu, dua-dua min dah sama ni cikgu. Okey. Bagaimana kita nak menentukan siapa yang jadi wakil sekolah untuk kuis matematik ni cikgu? Okey, inilah masalah dia yang kita hadapi sekarang. Okey, min dah tak boleh digunakan sebagai satu data untuk kita buat pilihan. Kerana sekarang min Anis dengan min Suria adalah sama. Jadi di sini kita perlukan satu lagi cara, satu lagi kaedah untuk kita membuat pilihan antara Anis atau Suria. Hanya seorang yang layak memiliki ataupun mewakili ujian kuis matematik tadi. Okey, jadi di sini sebenarnya kita akan belajar dalam sukatan serakan data. Iaitu tajuk di dalam tingkatan 4, kita akan belajar berkenaan dengan sisihan piawai. Dan sebenarnya nak dapatkan sisihan piawai, kita kena cari min dulu. Okey, dapat cari min, kita akan diminta mengira variance. Daripada variance, kita akan dapat mencari sisihan piawai. Apa yang dimaksudkan dengan sisihan piawai? Sisihan piawai digunakan untuk membandingkan 2 set data. Jadi, apabila kita kira sisihan piawai bagi Anis, sisihan piawai bagi Suria, kita akan dapati ada sisihan piawai yang lebih kecil antara kedua-dua tersebut. Maka dapatan inilah yang kita akan gunakan untuk memilih siapa yang layak terpilih. Sisihan piawai yang kecil menunjukkan data terserak berhampiran dengan min. Manakala sisihan piawai yang besar menunjukkan data terserak jauh dari min. Cikgu buktikan dengan pengiraan dan tunjukkan bagaimana sisihan piawai boleh digunakan untuk menentukan siapa yang layak terpilih. Dan dari segi rumus, murid-murid tak perlu hafal rumus tersebut. Kerana dalam peperiksaan, rumus memang diberikan. Dalam buku teks pun ada diberikan. Jadi untuk mencari variance bagi data yang tak terkumpul dan tak ada kekerapan adalah jumlah X kuasa 2. Maksudnya data tadi dikuasa 2 kan? Dan dibahagikan dengan N bilangan data, ditolak dengan min yang dikuasa 2 kan. Maksudnya di sini kita kena dapatkan min dulu. Dan bila dapat nilai variance, nak cari sisihan piawai,
kita cuma punca kuasa 2kan nilai variance tersebut. Contoh dalam soalan tadi. Okey, so murid-murid boleh lihat kiraan untuk sisihan piawai Anis. Markah datanya yang pertama 40 tu cikgu kuasa 2kan. Tambahkan semua data tadi dikuasa 2kan. Dan dibahagikan dengan semua jumlah bilangan data dia tadi. Ditolak dengan 69.5. Okey, jadi di sini kita akan dapati sisihan piawai bagi Anis adalah 17.67. Okey. Manakala sisihan piawai bagi Suria pula sama juga, kita akan gunakan cara yang sama. Hasil tambah tadi dikuasa 2kan data dan dibahagikan dengan bilangan data dan ditolak dengan min yang dikuasa 2kan, maka kita mendapati sisihan piawai Suria adalah 7.57. Okey, jadi kita gunakan sahaja daripada rumus yang diberikan di sini. Okey, jadi di sini anak-anak murid-murid boleh lihat. Okey, pembetulan di sini. Okey, untuk bilangan data ini adalah kita akan gunakan sebagai bilangan datanya adalah 5. Okey, di sini bilangan datanya adalah 5. Okey. Dan seterusnya sama juga untuk sisihan piawai Suria, datanya juga adalah 5. Maka mendapati nilainya adalah 7.57. Dan sebenarnya Hanif, ya cikgu, kita boleh guna kalkulator. Boleh guna kalkulator Untuk semak jawapan. Sebab kadang-kadang pelajar ni bila nak tekan punca kuasa, nak tekan kuasa 2 tu, rasanya mungkin ada yang akan buat ralat. Jadi kita semak guna kalkulator untuk dapatkan min dan juga untuk dapatkan sisihan piawai. Okey, so sekarang cikgu nak tunjukkan bagaimana kalkulator digunakan untuk mengira min dan juga sisihan piawai bagi data yang tidak terkumpul dan tidak mempunyai kekerapan. Okey, untuk kalkulator yang biasa pelajar guna adalah kalkulator Casio 570. Okey. Yang saya pegang di sini cikgu betul. Yang Hanif pegang tu. Casio 570. Baik. Tapi yang terbaru sekarang ada kalkulator kelas Swiss yang sebenarnya dia punya function lebih banyak, fungsi dia lebih banyak dan cara nak kira dia pun lebih mudah. Okey, jadi cikgu tunjukkan yang majoriti pelajar guna adalah yang 570 macam Hanif pegang. Macam ni baiklah, kita akan buat sama-sama. Saya akan ikut so langkah kita buat demi langkah ya cikgu. Murid-murid di rumah pun jom kita cuba sama-sama. Kita buat sama-sama. Langkah pertama kita tekan mode sebanyak 2 kali. Alright, tekan mode sebanyak 2 kali. Di sini kita akan keluar SD. Okey. Murid-murid tekan nombor 1. Tekan nombor 1. Dan bila nak masukkan data, contoh kita nak kira min bagi Anis. Kita masukkan data, contoh Anis tadi markah pertama 40. Okey, tekan 40 dan tekan di M tambah kat sini, M plus. Nampak ke? Ada. Okey. Nah, sekali lagi cikgu ulang, tekan mode 2 kali, tekan SD 1, masukkan data. Contoh yang pertama data kita adalah 40, tekan 40 dan tekan M tambah. Di sini kita dapati nilainya adalah N sama dengan 1 menunjukkan kita dah key in kan data yang pertama. Betul cikgu. Sama saya dapat. Sama ya. Okey, kita tekan lagi 70 data yang kedua. Dan setiap kali tekan data kita kena tekan M tambah. Nampak? N dia dah bertukar jadi 2. Okey. Sekali lagi masukkan 90 data yang ketiga, tekan M plus. Nampak N dia dah jadi 3. 3 sudah. Okey, seterusnya 85 M plus. Dan last sekali data 64 pun tekan M plus. Data menunjukkan ada 5 data. Ya, okey, so betul dah kita masukkan data tersebut. Sekarang nak cari nilai min. Nak cari nilai min, okey, kita tekan shift. Jumpa butang shift. Shift di atas. Tekan shift ke atas. Kiri. Okey, tekan butang nombor 2. Tekan 2. Dia akan keluar macam tu. Yang pertama tu X bar maksudnya min. Jadi kalau kita nak cari min, tekan nombor 1. Dan tekan sama dengan, kita akan keluar jawapannya adalah 69.8. Tepat jawapan kita. Betul juga. Puas hati saya tengok juga. Puas hati. Sama. Kan. Tapi kalau ada jawapan sahaja, tak ada jalan kerja, tak tunjukkan rumus ni, tak boleh markah. Kosong juga. Mesti kena tunjukkan rumus.
Jadi cara yang sama boleh digunakan untuk kira markah suria. Tetapi semasa kita masukkan data untuk Anis, murid-murid jangan usik lagi kalkulator. Sebab kita akan dapat 3 sebenarnya jawapan. Yang pertama, kita akan dapatkan jawapan untuk min 69.8. Dan kalau nak cari sisihan piawai, kita boleh tekan sekali lagi. Hanif, cuba tekan bersama dengan cikgu. Tekan shift. Okey, tekan nombor 2 juga. Okey, cuma tadi kita tekan 1 untuk dapatkan min. Sekarang kita nak cari sisihan piawai, tekan nombor 2. Dan bila tekan nombor 2, tekan sama dengan, maka dia akan keluar sisihan piawai bagi Anis tadi adalah 17.668. Bila kita bundarkan jadi 17.67. Nampak? Begitu mudah cikgu. Di kalkulator pun tunjukkan jawapan yang sama. Rumus yang kita guna pun menunjukkan jawapan yang sama. Maka di sini jalan kerja kita adalah tepat. Cikgu, ada soalan untuk murid-murid kita yang dalam talian tak? Atau cikgu ingin menguji pengukuhan pemahaman mereka dalam proses ini? Betul. Kalau tak uji, kita tak faham, tak tahu pelajar kita boleh menguasai ataupun tidak pada pengiraan ini. Okey, untuk yang pertama, soalan jom cuba yang pertama menunjukkan Encik Rakesh ingin memilih 2 orang murid untuk mewakili sekolah dalam kuis matematik. Sekarang soalannya meminta murid-murid tunjukkan, terangkan bagaimana Encik Rakesh boleh membuat pemilihan berdasarkan sukatan serakan yang dihitung. Okey, jadi cikgu rasa cikgu nak tanya murid-murid dalam talian ni. Siapa yang boleh bantu cikgu? Untuk soalan pertama. Siapa yang ingin cuba? Cuba angkat tangan. Boleh angkat tangan. Ada yang cuba. Saya tengok Alia sedang memandang kamera tadi. Adakah Alia yang ingin mencuba? Alia boleh bantu cikgu? Boleh ya? Min bagi murid A ialah 68. Minta maaf Alia, mungkin kita kurang jelas di sini. Boleh rapatkan sedikit mic dengan mulut Alia. Min bagi murid A ialah 68. 68. Kalau sisian bawah 20.37. Okey, itu jawapan Alia bagi murid A. Cikgu semak balik betul ataupun tidak jawapan Alia. Okey, untuk murid A, Alia dapat minnya 68 dan sisian piawai adalah 20.37. Okey, bagus Alia, dapat markah yang penuh untuk kiraan min dan sisian piawai. Okey, tak lengkap jika tak kira untuk murid B. Siapa yang boleh bantu cikgu untuk murid B pula? Siapa yang nak elak? Okey, bagus. Kita ada yang cuba. Nur Fariha juga. Okey, Fariha. Silakan. Silakan. Min 68, sisian piawai 9.98. Okey, jawapan itu adalah untuk murid B yang diberikan oleh Fariha. Terima kasih Fariha. Kita semak jawapan Fariha. Alhamdulillah, cemerlang tepat juga, cemerlang, tangkas dan cepat. Jawapan min bagi murid B adalah 68 dan sisian piawai adalah 9.98. Bagus Fariha. Sekarang cikgu perlukan satu keputusan, murid A ataupun murid B yang cikgu nak pilih ni. Siapa yang dapat bantu cikgu? Ya, silakan Izrin cikgu. Izrin, okey. Murid B akan dipilih. Okey, jawapan Izrin adalah murid B akan dipilih berdasarkan apa yang Izrin kata macam tu. Apakah justifikasi Izrin menyatakan murid B akan dipilih untuk mewakili kuis matematik pada kali ini? Kerana sisihan piawai yang lebih rendah daripada murid A. Ini menunjukkan bahawa pencapaian murid B adalah lebih konsisten. Ya, tepat sekali jawapannya. Sisihan piawai yang rendah menunjukkan murid B adalah lebih konsisten dan layak mewakili peringkat sekolah untuk mewakili ujian kuis matematik. Bagus, betul. Jawapan murid-murid cikgu. Cikgu boleh berikan berapa bintang atau berapa markah untuk ketiga-tiga murid kita ni? Kalau boleh beri seluruh bintang nak bagi pada murid-murid saya ni sebab sangat bijak. Tapi saya bagi 5 bintang untuk setiap murid. Semua dapat markah penuh pada hari ini. Bagus, cemerlang. Kau dapat seluruh bintang tu, ingat ya. Akan beri seluruh bintang. Saya suka Cikgu Kuna punya pernyataan tadi. Baiklah, kita akan berehat sebentar sekarang. Kalau nak lagi seluruh bintang dari Cikgu Kuna, terus bersama kami di Didik TV KPM. Banyak lagi Cikgu Kuna nak kongsi.
Kembali bersama kami di Didik TV KPM. Sekarang kita sama-sama belajar slot menengah atas dan mata pelajaran ialah matematik. Dengan bersama saya ialah Cikgu Kuna. Cikgu Kuna, saya rasa banyak Cikgu Kuna ingin kongsi ni dalam topik membanding data tak terkumpul. Dan sekarang ada ura-ura Cikgu cakap akan ada masuk kekerapan dalam pengiraan kita sekarang. Betul Hanif. Sebab dalam ujian untuk tajuk sukatan serakan data ni, dia akan ada data yang tak ada kekerapan. Macam cikgu bagi tadi markah suria satu-satu je. Tapi sekarang ni ada juga data yang diberi yang mempunyai kekerapan. Jadi apabila data yang ada kekerapan, pengiraan menggunakan rumus pun berbeza. Jadi murid-murid boleh lihat kat sini. Kalau tadi untuk kiraan min, jumlah X dibahagikan dengan bilangan data. Tapi sekarang kalau kita dapati untuk pengiraan min, kalau dulu tadi kita ingat balik iaitu jumlah X dibahagikan dengan bilangan data. Tapi sekarang adalah jumlah Fx. Apa maksud F? F. Function cikgu, fungsi bukan? Alright. Okey, sebenarnya F tu dia standard untuk frekuensi. Frekuensi kekerapan dalam bahasa Inggeris, tetapi dalam bahasa Melayu kita adalah kekerapan. Jadi kalau murid-murid lihat dalam data tu ada ditulis kekerapan, maka mesti gunakan formula untuk kiraan min adalah jumlah Fx dibahagikan dengan jumlah F, iaitu hasil darab kekerapan didarab dengan bilangan data dan dibahagikan dengan jumlah kekerapan. Okey. Sama juga apabila kiraan min formulanya berubah, begitulah untuk kiraan variance dan sisihan piawai juga akan berubah. Yang mana kita nampak kat sini ada pertambahan F pada formula tadi. Kenapa? Sebab data kita ada kekerapan, maka formula pun berubah. F yang X jumlah X kuasa 2 tadi ditambah dengan jumlah Fx kuasa 2. Jadi ini adalah formula untuk kiraan min, variance dan sisihan piawai bagi data yang mempunyai kekerapan. Contoh soalan, okey. Jadual di bawah menunjukkan masa yang diambil oleh 20 orang pekerja daripada 2 buah kilang untuk menyiapkan suatu kerja. Okey, diberi data tadi, okey, di bawah kilang A 329 tu adalah kekerapan. Masa yang diambil menyiapkan kerja tadi, dalam masa 5 jam dia boleh siapkan kerja sebanyak 3, dalam masa 6 jam boleh siapkan kerja sebanyak 2, dan begitulah seterusnya untuk kilang B 157 menunjukkan kekerapan kerja yang dibuat oleh kilang B dalam masa yang ditetapkan. Soalan, hitung min dan sisihan piawai bagi masa menyiapkan kerja tersebut. Seterusnya, tentukan pekerja kilang manakah yang lebih cekap untuk menyiapkan kerja berkenaan. Berikan justifikasi anda. Okey, jadi di sini kita akan gunakan min dan sisihan piawai untuk menentukan pekerja kilang mana yang lebih cekap. Jadi yang pertama, dari segi pengiraan rumus, kita ingat balik tadi, kiraan rumusnya adalah untuk kira min jumlah kekerapan didarab dengan data dibahagikan dengan jumlah kekerapan. Jadi, min adalah 5 didarab dengan 3 tambah 6 didarab dengan 2 tambah 7 didarab dengan 9, 8 darab dengan 2 dan tambah 9 darab dengan 4. Hasil darab kekerapan dan data dibahagikan dengan jumlah kekerapan. Jadi kita mendapati min bagi kilang A adalah 7.1. Okey. Manakala untuk kiraan sisihan piawai adalah jumlah Fx dikuasa 2 per dengan jumlah F ditolak dengan min yang dikuasa 2. Jadi dengan memasukkan rumus dengan betul dan tekan kalkulator dengan baik-baik dan berhati-hati, kita dapati sisihan piawai bagi kilang A adalah 1.261. Dan kalau murid-murid dan Hanif sendiri tengok, dari segi rumus berbeza, kiraan kalkulator pun berbeza, Hanif. Jadi macam mana kalau kita nak dapatkan min dan sisihan piawai menggunakan kalkulator jika data yang diberikan ini ada kekerapan? Okey, jadi caranya adalah
Okey, cikgu tunjukkan. Jadi semua boleh anak-anak pelajar cikgu, murid-murid cikgu, sila kita tekan bersama-sama dengan cikgu bagaimana kita nak semak jawapan, sebab jalan kerja memang kena tunjukkan dengan rumus. Tetapi takut kita tersalah, kita buat semakan dengan kalkulator. Okey, kita buat sama-sama. Okey, kita buat mudah-mudahan sama-sama. kalian kat rumah, jom cepat-cepat ambil kalkulator. Kita kena sama-sama. Apa langkah pertama, Langkah cikgu? pertama macam tadi juga, kita tekan mod 2 kali. Mod 2 kali. Mod. So kita akan keluar SD tadi, kita tekan nombor 1. 1. Sama juga. Okey, sekarang ni kita dapati data kita ada kekerapan. Yang mana kekerapannya bagi kilang A, kekerapannya adalah pada nombor 3, 2, 9 dan seterusnya tadi. Dan datanya adalah 5, 6, 7, 8 dan 9. Jadi macam mana kita nak kira min kalau tadi kita hanya masukkan X dan tekan M tambah. Kenapa? Sebab dia tak ada kekerapan, tak ada frekuensi. Jadi sekarang bila ada kekerapan, ada frekuensi, maka kena darab dengan kekerapan tadi. Bagaimana nak tekan darab tadi? Okey, langkah yang pertama selepas kita tekan mod 2 kali, keluar SD, tekan nombor 1. Okey, masukkan X yang pertama kita adalah nombor 5. Tekan nombor 5. Nombor 5. Okey. Kalau tadi kita terus tekan M+, sekarang jangan lagi. Sebab kita nak darabkan dengan kekerapan yang ketiga tu. Jadi caranya adalah tekan shift, tekan butang shift. Okey. Lepas tekan butang shift tu, tekan dekat butang ada koma, dekat tutup bracket. Nampak tak ada koma tu? Dia akan jadi, dia akan jadi koma yang bertindih macam tu. Dan masukkan kekerapan tadi. Contoh kat sini kekerapannya adalah 3, maka kita akan masukkan kekerapannya adalah 3. Baru kita tekan M tambah M+. M tambah ya. Nampak tu sekarang N dia jadi 3, bukan 1. Ya, cikgu. Kenapa? Sebab kekerapan dia ada 3. Maksudnya dalam masa 5 jam tadi ada 3 kerja, maka itulah N dia menunjukkan ada 3, bukan lagi 1. Dan begitulah seterusnya, masukkan lagi data X yang kedua adalah 6. 6. Tekan lagi shift. Okey, tekan lagi koma, butang koma. Bijak. Okey, dan masukkan yang kedua, kekerapannya adalah 2. 2. Dan tekan lagi M tambah M+. Nampak sekarang N-nya jadi 5. Kenapa? Tadi dah ada 3 kekerapan dan sekarang tambah lagi 2, so jadi 5. Sebenarnya ini adalah kekerapan longgokan. Yang kita tambah kekerapan tadi dipanggil sebagai kekerapan longgokan. Dan kita ulang lagi untuk data yang seterusnya, 7. Tekan apa lagi, Hanif? Shift, koma, cikgu. Shift, koma. Bagus. 9. 9. Bagus. Lagi? M tambah. M tambah. Betul. Nampak dah jadi 14. Kenapa 14? 3 tambah dengan 2, tambah lagi dengan 9. Kekerapan longgokan yang seterusnya adalah 14. Alright, seterusnya lagi. 8. 8. Ni bantu cikgu. Shift. Okey. Koma. 2. Kemudian kita tekan M tambah. M tambah. Very good. Bagus. Sekarang N saya sama dengan 16. Ya, betul. Last, Hanif. Last yang terakhir ialah 9 kan, cikgu? 9, betul. 9. Okey. Shift, koma. Shift, koma. 4. Dan M tambah. M tambah. M tambah. N saya sekarang sama dengan 20. Betul. Itu adalah jumlah kekerapan data. Jadi kita tak perlu nak tambah 3, tambah 2, tambah 9, tak perlu. Itu adalah jumlah kekerapan data kita, iaitu dipanggil kekerapan longgokan. Itulah 20. Sekarang kita nak cari min. Cara yang sama macam yang tak ada kekerapan tadi. Bila dah tekan semua kekerapan ni, nak tekan, nak tahu min, nak tahu sisan piawai, cara yang sama. Tekan shift. Tekan shift. Tekan nombor 2. Nombor 2. Dia keluar macam ni. Kalau cikgu nak tekan min, nak tahu min, nak tekan nombor berapa, Hanif? Min ialah nombor 1 kan betul. tadi, cikgu? Sama yang tadi juga. Tekan nombor 1 untuk dapatkan min. Dan tekan sama dengan, baru dia keluar jawapan yang betul. Iaitu min kita adalah 7.1. Kita semak jawapan. Betul ke tak tadi dapat? Nampak tu? Min kumpulan A adalah, kilang A adalah 7.1. Tepat jawapan kita. Sekarang nak semak sisan piawai. Sisan piawai kita tekan apa agak-agak?
tekan shift. Dah lupa lah tu. Tak bersuara saya, cikgu. Tak bersuara. Terlalu apa tu, kagum ke apa? Okey, tekan shift. Alright, tekan lagi nombor 2. Okey, dan tekan 2 tekan 2 tu tekan sama dengan. So kita akan keluar sisihan piawainya adalah 1.2609. Kalau kita mundarkan akan dapat 1.261. Okey, tapi kalau soalan minta berapakah nilai variance daripada sisihan piawai, kita tahu nilainya adalah telah dipunca kuasa 2 kan dari variance. Daripada kalkulator kita tak dapat variance terus. Kita akan dapat sisihan piawai dulu. Bagaimana nak cari nilai variance? Caranya adalah sisihan piawai yang kita dapat tadi, murid-murid tekan X kuasa 2. Tekan X kuasa 2. Sebab kita nak kuasa 2 kan balik jawapan sisihan piawai kita tadi, maka dia akan keluar 2.52. Itu adalah nilai variance kita. Nampak? Daripada satu data yang kita masukkan, kita dapat 3 jawapan. Yang pertama mean, yang kedua variance dan yang ketiga sisihan piawai. Tapi ingat, ini hanya untuk semakan kerana jalan kerja mesti ditunjukkan dengan rumus yang betul, baru ada markah. Jadi di sini kita dapati kilang A minnya adalah 7.1 dan sisihan piawai 1.261. Manakala bagi kilang B minnya 7.1 juga. Jadi kita tak dapat bezakan, tak dapat nak pilih antara kilang A dengan kilang B sebab minnya sama. Maka di sini kita akan bandingkan melalui sisihan piawai. Yang mana sisihan piawai kilang B menunjukkan sisihannya lebih rendah dan konsisten, iaitu 1.044. Jadi untuk menentukan jawapan terakhir itu kita akan pilih sisihan piawai yang lebih rendah, cikgu ya. Ya, betul Hanif. Sebab sisihan piawai yang lebih rendah ni menunjukkan kilang tadi, pekerja tadi adalah lebih konsisten. Dia dapat buat kerja tu dengan konsisten je. Jadi kita akan pilih pekerja kilang B adalah lebih cekap kerana sisihan piawai baginya adalah lebih kecil daripada sisihan piawai kilang A. Okey. Jadi, cikgu rasa murid-murid dah faham, Hanif dah faham. Nak tambahkan lagi, kita akan cuba lagi untuk membuat latihan yang cikgu tunjukkan di sini. Kita sama-sama tekan kalkulator, tunjukkan jalan kerja pada rumus dan bantu cikgu untuk selesaikan masalah ini. Jadual menunjukkan jangka hayat bagi 2 jenama mentol baharu yang dihasilkan oleh syarikat lampu Mujiana. Mujiana adalah gabungan nama Cikgu Kuna dengan mak Cikgu Muji. So, jadi Mujiana. Contoh. Okey, jadi data ni menunjukkan jangka hayat untuk satu mentol daripada 1 tahun sehingga 5 tahun dan 2 jenis mentol adalah jenama X dan jenama Y. Jadi soalannya, dengan menggunakan sukatan yang sesuai, tentukan jenama yang manakah lebih baik dan tahan lama. Justifikasikan jawapan anda. Okey, jadi cikgu nak minta bantuan dari murid-murid cikgu dalam talian dan yang murid-murid kat luar sama-sama buat. Okey, siapa yang murid dalam talian boleh bantu? Ni boleh pilih tak siapa Mek Comel yang akan jawab soalan Mek nanti. Comel, cuba angkat tangan siapa yang ingin mencuba untuk soalan pertama ini. Atau Nordini Nordini okey. memang dipastinya Mek Comel, cikgu. Mek Comel. Okey. Tolong bantu Cikgu Kuna kita hari ini. Min ialah 3.06. Okey, min adalah 3.06. Bagaimana dengan sisihan piawai untuk jenama X mentol tadi? 4.94. 4.94. Okey, kita semak dulu untuk mentol jenama X, jawapan yang diberi oleh Dini. Okey, adakah jawapan tadi tepat ataupun kurang tepat? Okey, kiraan Mi tadi betul. Alhamdulillah dapat 3.06. Tahniah. Okey, dan sisihan piawai bagi mentol jenama X adalah 4.94, juga tepat Hanif. Okey, tahniah untuk Dini. Okey, jadi jika dapatkan satu sahaja min dan sisihan piawai, kita masih belum boleh tentukan siapakah pemenangnya. Jadi cikgu perlukan untuk min dan sisihan piawai bagi jenama Y pula. Siapa yang boleh bantu cikgu?
Alia, silakan Alia. Okey Alia. Min bagi mental Y 3.02, sisian pawai 5.01. Okey. Alright, kita semak jawapan yang diberi oleh Alia untuk mental Y. Minnya adalah 3.02. Tepat juga. Dan sisian piawai bagaimana? 5.01 juga merupakan sisian piawai yang tepat bagi soalan yang dikendaki. Tahniah juga untuk Alia. Okey. Jadi nampaknya kedua-dua data kita telah dapat, iaitu dari segi min untuk jenama X adalah 3.06 dan jenama Y yang diberikan oleh Alia tadi adalah 3.02. Dan di sini kita dapati minnya adalah berbeza. Sama juga dengan sisian piawai. Bagi jenama X adalah 4.94, tepat diberikan oleh Dini, dan jenama Y sisian piawai yang diberikan oleh Alia juga adalah tepat 5.01. Berdasarkan keputusan yang cikgu dapati ini yang diberikan oleh dua rakan kita, siapa lagi murid yang boleh bantu cikgu? Jenama mentol manakah yang lebih sesuai untuk cikgu pilih? Siapa nak bagi keputusan terakhir ni? Kita nak beli mentol. Adakah Izrin ingin mencuba ke Izrin? Silakan Izrin. Okey. Mental X adalah lebih baik dan tahan lebih lama. Okey, jawapan Izrin adalah jenama X adalah lebih baik dan tahan lebih lama. Okey, berdasarkan apakah yang Izrin boleh nyatakan jawapan Izrin tadi? Tolong justifikasikan jawapan Izrin tadi dengan lebih lengkap. Kerana min yang lebih tinggi berbanding dengan mental Y. Sisihan piawai yang lebih kecil menunjukkan jangka hayatnya adalah lebih konsisten. Okey, bagus. Maksudnya itulah jawapan yang tepat. Maka kenapa Izrin memilih mentol X adalah kerana mentol X menunjukkan min yang lebih tinggi berbanding dengan mentol Y. Dan dari segi sisihan piawai, dia adalah lebih rendah berbanding dengan mentol Y. Jadi sisihan piawai yang lebih rendah menunjukkan mentol X adalah lebih tahan lama. Jadi di sini kita akan pilih mentol X untuk dibeli. Mentol jenama X cikgu. Cikgu berapa bintang ni cikgu untuk ketiga-tiga murid kita di sini? Jadi kalaulah markah penuh 5 bintang, 5 bintang yang cikgu bagi untuk ketiga-tiga murid kita, Izrin, Dini dan juga Alia tadi. Tahniah. 5 bintang untuk ketiga-tiga murid dalam talian kita. Dan saya pasti lepas ni kalau murid-murid kita di rumah dan dalam talian kalau nak keluar untuk beli belah, mesti dah mula mengira bagaimanakah saya ingin membuat keputusan ni cikgu untuk membeli barang ya. Tapi sama-sama mengira tu kita akan berehat sebentar. Abang pun nak berkira kejap. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Didik TV KPM. Saya sambung mengira. Gunakan matematik untuk menjadi pengguna yang bijak. Saya setuju. Ya. KPM. Kembali bersama kami di Didik TV KPM dalam slot menengah atas. Sama-sama kita belajar mata pelajaran kegemaran saya iaitu matematik, dan tajuknya hari ini ialah membanding data tak terkumpul. Mudah tau sebenarnya kerana Cikgu Kuna bersama kita hari ini, dan Cikgu Kuna telah membuatkan matematik ini lebih mudah untuk kita faham cikgu. Betul Hanif. Kalau orang Kelantan dia panggil matematik mudah mesek. Mudah mesek. Mudah mesek. Maksudnya mudah kacang je. Mudah kacang dia. Okey. Terbaik cikgu. Baik cikgu. Silakan dengan teruskan dengan pembelajaran kita. Okey, terima kasih Hanif. Okey, jadi untuk yang contoh tadi, tak lengkap sekiranya cikgu tak tunjukkan contoh-contoh soalan peperiksaan yang berbentuk soalan SPM. Sebab murid-murid kat sini semua tingkatan 5 dah akan ambil peperiksaan pada tahun 2023 nanti.
Jadi, satu contoh bentuk soalan peperiksaan yang akan ditanya seperti yang cikgu pamerkan di sini. Okey, jadual menunjukkan catatan masa dalam saat bagi acara larian 100 meter dalam 5 percubaan bagi 2 atlet sekolah. Soalan pertama, tentukan sukatan serakan yang sesuai digunakan untuk memilih peserta yang lebih konsisten. Jadi kita nampak di sini soalannya adalah jenis berstruktur. Ada pecahan-pecahan anak dia. Jadi jawapan yang pertama akan memperuntukkan 1 markah. Daripada jawapan yang diberikan, pelajar diminta untuk menghitung nilai min dan sisian piawai bagi kedua-dua peserta tersebut. Dan setelah kiraan min dan sisian piawai yang dilakukan, soalan yang ketiga, murid-murid diminta untuk menentukan berdasarkan pengiraan tadi manakah atlet yang lebih menunjukkan konsisten, pencapaiannya yang lebih baik, dan murid-murid diminta untuk menyatakan justifikasi. Maksudnya memberi sebab kenapa jawapan itu dipilih. Okey, untuk penyelesaian ini, yang pertama, sukatan serakan yang sesuai digunakan oleh pelajar adalah sisihan piawai. Kerana sisihan piawai yang lebih rendah menunjukkan atlet itu adalah lebih konsisten. Jadi jawapan sisihan piawai akan diberi 1 markah. Untuk kiraan yang kedua, kita dikehendaki menghitung min dan sisihan piawai bagi setiap atlet. Jadi di sini murid-murid dikehendaki menghitung nilai min bagi atlet A dengan menggunakan rumus, tunjukkan jalan kerja dan semak menggunakan kalkulator. Dan kita dapati jawapan min bagi atlet A adalah 12.73. Manakala sisihan piawai bagi atlet A adalah 0.251. Dengan cara yang sama, langkah yang sama, ulang untuk kiraan min dan sisihan piawai bagi atlet B, yang mana kita akan dapati min bagi atlet B adalah sama dengan atlet A, iaitu 12.73, dan sisihan piawai bagi atlet B adalah lebih tinggi, iaitu 0.371. Jadi berdasarkan kiraan min dan sisihan piawai kedua-dua atlet, kita dapat menjawab soalan yang ketiga untuk menentukan atlet manakah yang menunjukkan pencapaian yang lebih konsisten. Untuk menjawab soalan untuk mengetahui pencapaian yang lebih konsisten, murid-murid dikehendaki membandingkan nilai sisihan piawai bagi kedua-dua atlet ini. Jadi agak-agak Hanif, boleh tak bantu cikgu siapakah yang akan terpilih? Baik, saya rasa atlet B cikgu yang akan terpilih. Okey, jawapan Hanif, atlet B akan terpilih. Boleh ke cikgu dapat bantuan murid-murid cikgu dalam talian sekarang? Murid ataupun atlet manakah yang cikgu akan pilih yang menunjukkan pencapaian atlet ini adalah lebih konsisten? Siapa yang boleh bantu cikgu lagi? Ada yang cuba. Izrin, silakan Izrin. Okey, Izrin. Silakan. Atlet B. Okey, atlet alright. Izrin menunjukkan atlet B akan dipilih kerana pencapaiannya adalah lebih konsisten. Okey. Betul jawapan yang diberi? Okey, jadi saya akan mendapat seluruh bintang juga cikgu. Seluruh bintang yang jawapan diberi. saya betul di sini. Okey, jadi di sini untuk mencari pelajar yang lebih konsisten, kita akan mencari nilai sisihan piawai yang lebih rendah. Jadi di sini kita dapati untuk atlet A adalah 0.251, manakala atlet B adalah 0.371. Jadi sisihan piawai yang rendah akan digunakan untuk menunjukkan atlet itu adalah lebih konsisten dalam pencapaiannya. Jadi jawapan kat sini kurang tepat untuk atlet B. Jawapannya adalah atlet A, kerana sisihan piawainya adalah lebih rendah, iaitu 0.251 berbanding atlet B adalah 0.371. Baiklah. Okey, tapi jangan kecewa kerana kegagalan ataupun kesilapan itu yang akan membuatkan kita akan lebih berhati-hati pada soalan yang seterusnya. Baik. Okey. Jadi, untuk soalan yang seterusnya, okey, kita nak tanyalah sedikit apakah
jawapan bagi soalan yang diberikan. Kalaulah inilah soalan yang ditanya dalam peperiksaan SPM yang sebenar nanti. Okey. Siapa nak bantu cikgu untuk soalan yang pertama? Izzuddin sudah cuba tadi, sekarang siapa pula ingin cuba? Saya tertarik untuk kalau kita tanya Dini pula. Boleh Dini? Boleh cikgu boleh kita pilih Dini? Okey, boleh Dini. Baik. Jawapannya? Min 61. Min ialah 61. Julat 22. Julat 22. Piawai 78.8. Sisian piawai 78.8 ya. Okey. Baik. Jadi itu adalah jawapan yang diberikan oleh Nordini bagi pasukan A. Jadi kita akan semak adakah jawapan yang diberikan Nordini tepat ataupun kurang tepat. Okey, min pasukan A adalah 61. Alhamdulillah tepat. Tepat sekali. Okey, dan julat yang dikira oleh Nordini iaitu data yang terbesar ditolak dengan data yang terkecil adalah 22 juga tepat. Variance 78.8 dan sisian piawai adalah 8.88. Okey, jadi apabila dah berjaya untuk pasukan A, kita kira pula untuk pasukan B dan kita dapati minnya adalah sama. Julat bagi pasukan B adalah 30 dan sisihan piawai adalah 155.6, manakala sisihan piawai adalah 12.47. Jadi di sini, okey, apakah jawapan yang kita boleh tentukan siapakah pemenang bagi pasukan ini? Okey, untuk soalan yang kedua tadi terlupa untuk mengetahui adakah julat ini sesuai digunakan untuk menghitung untuk membuat pemilihan bagi pasukan A atau B. Jawapannya macam mana? Sesuai ataupun tidak kalau cikgu gunakan julat? Siapa ingin cuba pula? Mungkin silakan Alia. Julat tidak sesuai digunakan kerana wujudnya data pencilan. Okey, betul lah jawapan yang diberikan oleh Alia. Julat ini tidak sesuai digunakan kerana terdapat data pencilan tadi, iaitu perbezaan antara data yang terkecil dengan terbesar sangat besar, maka kita terpaksa gunakan, tidak boleh gunakan julat untuk menentukan pemilihan bagi pasukan A dan pasukan B. Baiklah, Jadi cikgu. Hanif, nampaknya pelajar-pelajar kita dah faham keseluruhan macam mana nak banding data yang ada kekerapan, yang tak ada kekerapan dengan menggunakan min dan sisihan piawai. Alhamdulillah. Alhamdulillah cikgu, saya sangat setuju. Dan cikgu, apakah prestasi keseluruhan murid-murid dalam talian kita hari ini? Okey, jadi berdasarkan apa yang telah dijawab dan daripada tindak balas dan jawapan-jawapan diberikan oleh pelajar, kesemuanya adalah betul, tepat dan cikgu sangat berpuas hati. Jadi untuk prestasi keseluruhan pelajar daripada 5 bintang, semua murid-murid kita yang keempat-empat cikgu beri 5 bintang pada hari ini. Semuanya mendapat 5 bintang. 5 bintang. Cemerlang Okey. semua. Kita boleh tepuk tangan untuk diri kita. Dan saya pasti murid-murid di rumah, murid-murid dan talian juga ingin mendapat 5 bintang juga kan. Nak belajar dengan lebih lanjut kan. Cikgu Kuna, kat mana kita nak cari bahan rujukan ni kalau nak belajar lebih lanjut? Okey, kalau murid-murid nak teruskan lagi pembelajaran tajuk ini dan pelbagai tajuk-tajuk lain, murid-murid boleh melayari Sumberku. Sumberku Okey. yang nampak pautan di kaca TV anda, pergi ke Sumberku, belajar dengan lebih lanjut. Saya pasti semuanya ingin cemerlang. Dan dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita hari ini, iaitu Cikgu Nur Halina. Cikgu, terima kasih banyak-banyak cikgu atas Sama-sama. segala pembelajaran kita hari ini. Okey. Dan tentunya Cikgu Saiful juga, juru bahasa kita. Terima kasih Cikgu Saiful. Ya, dan nama saya Hanif Sean. InsyaAllah kita akan jumpa lagi murid-murid dalam talian juga. Cemerlang semuanya, murid-murid di rumah semuanya terbilang. Kita jumpa lagi di Direct TV KPM. Okey. Terima kasih semua. Terima kasih.